Lepas turun je daripada gunung tu, kita pun straight pergi bandar. Kita nak tengok Sima Dance. Sima Dance ni kira tarian tradisional yang paling famous lah dekat Turki. Kita sekarang dekat Karabash Valley tau. Karabash Valley. Ni dulu sini madrasah dan sekarang dia jadi tempat untuk orang tengok, orang saksikan persembahan tarian sufi yang dinamakan sebagai Sema Dance. Ni amalan tradisi orang Turki. Tarian sufi macam ni dia lebih kepada zikir. Next destination, Cappadocia, the most beautiful ancient city in the world. Sekarang ni kita ada dekat bandar Urfa. Urfa ni dekat dengan border Syria. bila kita sampai dekat bandar Urfa ni, sebenarnya kita kena menghayati kisah Nabi Ibrahim AS. Sebab di sinilah tempat Nabi Ibrahim dilahirkan. Sebelum kita sampai ke sini, Amin ada cerita sikit pasal Nabi Ibrahim. Macam mana dia diuji, dia didakwa orang tak terima, dan macam mana dia pengorbanan anak dia dan dia tinggal bini dia dekat Bukit Safa dan Marwah. Baginda juga adalah salah seorang daripada Nabi-Nabi yang digelar sebagai Ulul Azmi. Dan sebab itulah bandar Urfa ni digelar sebagai bandar para Rasul. Inilah tempat ni, Mat. Apa gua yang diceritakan Nabi Ibrahim dilahirkan dalam ni. Sebab waktu tu zaman tu anak-anak lelaki yang dilahirkan memang orang kata dia akan disembunyikan, akan disorokkan. Jadi inilah tempatnya, tempat asal yang sahih tempat Nabi Ibrahim dilahirkan. Mau tahu dah, Mak? Apa? Alang-alang kita dah sampai sini ni. Aku rasa tak sedap hati pula kau tak ceritakan kau. Dah ceritalah sikit. Pasal tasik ni lah. Dulu ni bukan tasik ni. Inilah tempat kejadian Nabi Ibrahim kena bakar dengan Raja Namrud. Air ni? Air ni lah. Tahu macam mana dia kena bakar dalam air? Ni sabar dulu nak cerita. Mu ni macam ni sabar dulu. Sebab dulu tasik bukan ada air. Dia api menjulang-julang besar. Oh. Nabi Ibrahim pula dia kena campak daripada 2 tiang atas bukit tu ke bawah. 2 tiang tu? Dia campak ke bawah ni? Itulah cerita dia. Jadi masa dia nak kena campak tu dia doa, ya Allah selamatkanlah aku, dan dia terselamat kerana mukjizat yang Allah Taala berikan pada Nabi Ibrahim. Sikit pun dia tak terkesan dengan api yang besar tu tadi. Hebat kau cerita dia. Dan ikut mitos, kata orang-orang kat sini lah, orang tempatan sini tadi aku duk tanya-tanya, baca-baca. Api yang menjulang-julang besar tadi berubah menjadi tasik dan kayu-kayu api yang nak bakar Nabi Ibrahim bertukar jadi ikan. Dah ikan ni lah? Ikan ni lah. Orang kata tak boleh makan. Tapi itu mitos lah. Mat, antara keunikan kat Turki ni, Mat, apa pun tahu juga kan, Kehebatan dia ada pengurusan wakaf yang sangat terbaik. sebab tu kat sini kita nampak air-air dia tak kat tepi kiri kanan untuk kita minum. Sebab itu Nabi SAW pun pernah bersabda, Man saqanna saqallah yawmal qiyamah. Siapa yang bagi orang minum dekat dunia, maka kat akhirat waktu orang semua haus, Allah Ta'ala akan bagi dia air. Sebab itu amalan wakaf ni lagi-lagi bagi orang minum air ni memang berpanjangan sampai ke akhirat nanti berguna. So, orang yang buat makan ni dapat pahala lah. Bukan dapat pahala, macam-macam keistimewaan Allah Ta'ala bagi sebab wakaf.
ada benda best kat sini Mat, dekat Bukit Namrud ni? Oh ya, kan tempat ni kan banyak kisah zaman Nabi-Nabi dulu kan. Apa Nabi Ibrahim, Nabi Ayub dengan Nabi Ilyas kan. Best kat sini. Betul lah Mat. Sebenarnya Mat, kalau kita nak cerita pasal Nabi Ibrahim ni, dia bertemu dengan 3 kaum. Antaranya kaum yang sembah matahari, yang sembah bulan, yang sembah berhala. Lepas tu ujian dan cabaran dia kuat. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut wa idzi batala Ibrahim, kami telah berikan ujian kepada Nabi Ibrahim. Itu memang dah tertulis dalam Quran. Dan sebab tu jugalah dia digelar sebagai bapa kepada segala nabi. Pasal kisah Nabi Ibrahim juga Mat, dia ni hidup di zaman Babylon. Dan raja pada waktu itu nama dia Raja Namrud. Ni lah Bukit Namrud kan. Dan sebenarnya ayah kepada Nabi Ibrahim pun bekerja dengan Namrud. Nak jadikan cerita Mat, satu hari tu ada pesta perayaan sembahan berhala. Jadi semua orang pergi ke tempat tu. Jadi waktu tu Nabi Ibrahim ambil kesempatan untuk berdakwah. Apa yang dia buat Mat? Dia pecahkan semua berhala-berhala kat situ dan dia tinggalkan satu je berhala yang paling besar dan dia sangkut kapak dekat tengkuk berhala tu. Yang ni yang belakang ni lah. Kawasan-kawasan ni lah Mat, berhala-berhala ni. Dan pada waktu tu bila Raja Namrud dengan seluruh masyarakat waktu tu balik, diorang terkejut. Apa yang berlaku ni? Dan akhirnya diorang marah dan diorang tahu, diorang detect yang buat ni Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim dia yang tak pergi ke perayaan tu. Akhirnya bila panggil Nabi Ibrahim, waktu itu berlakulah perdebatan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 258 Allah Ta'ala dia sebut macam mana Nabi Ibrahim berdebat dengan Raja Namrud. Raja Namrud kata, akulah yang menghidup, ana uhyi wa umit, aku yang menghidup mematikan. Tapi Nabi Ibrahim kata, tak, sebenarnya Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, Tuhan akulah yang mematikan dan Tuhan akulah yang menghidupkan. Jadi waktu itulah Nabi Ibrahim kata, sesungguhnya keluarlah matahari daripada timur, tenggelam belah barat. Dan seronoknya bila Nabi Ibrahim buat macam tu dan orang pemarah, Nabi Ibrahim kata, kalau kau nak tahu siapa yang pecahkan berhala ni, kau tanyalah dekat berhala besar tu. Fabu hital ladzi kafar. Semua orang kafir tersenyap. Diorang tersentak. Barulah diorang sedar yang sebenarnya apa yang diorang buat ni salah. Apa yang diorang sembah tu tak betul, tak bernyawa. Dan pada waktu itu Namrud bengang lah, marah. Dia rasa tercabar. Dengan angkuhnya dia buat hukuman derhaka kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Haran ni tau. Yang on the way nak jalan nak ke Haran ni lah. Haran ni dekat dengan sepadan Syria tau. Dekat Mat. Memang orang tempatan kata 16 km je daripada kawasan Haran ni. Memang dekat sangat dengan Syria. Lain tau Itulah. Penduduk tempatan kat sini kata waktu yang Aleppo kena bom apa semua tu memang dengar lah. Tapi insyaAllah lah kawasan sini terjaga lah. Security dia okey. Nampak macam tanah subur kat sini kan. Dok tengok tu bawang-bawang kopi ikan besar-besar. Tadi kita nampak unta apa semua kan. Mat, sebenarnya kawasan Haran ni special Mat. Dia memang orang kata kawasan tanah yang subur dekat sekitar kawasan ni lah. Dan memang dulu pun orang kelas bawahan, petani-petani memang banyak kat sini. Ini antara kemuliaan lah yang Allah Ta'ala berikan dekat kawasan Haran. Dan special juga Mat, ada cerita dia pasal Nabi Ibrahim kat sini. Ada. Dah cerita belum ni, sedap cerita ni. Cerita dia macam ni, kawasan Haran ni dia memang macam open sky. Kita boleh nampak bintang, boleh nampak bulan, matahari jelas. So dalam Quran pun pernah diceritakan kisah Nabi Ibrahim dia nak berdakwah dekat kaum Haran. Jadi waktu tu Nabi Ibrahim dia bermonolog, dia cakap seorang-seorang, Ra'aitu syamsa, aku melihat matahari.
Dan kalau matahari itu adalah Tuhan, kenapa bila malam matahari hilang? Jadi kemudian Nabi Ibrahim cakap, aku melihat ra'aitul qamaru, aku nampak bulan. Tapi bila siang, bulan pun hilang. Tengok balik bintang pun sama. Jadi waktu tu bila orang-orang Haran ni, dia dengar Nabi Ibrahim cakap macam tu, so dia tersentak. Betul lah. Ya. Yang diorang sembah, orang Haran ni kebanyakan dia sembah matahari, sembah bulan, bintang. So itu antara cara pendekatan dakwah Nabi Ibrahim dekat kaum Haran ni lah. Dulu Haran ni dia sebagai ibu kota Turki ni di zaman Umayyah. Haran ni Sebab kesuburan dia banyaklah, orang kata special yang ada kat sini. First kali bila kita sampai kat Haran, kita pergi visit tapak Universiti Islam yang pertama. Sebenarnya tempat ni masjid, nama dia Haran Ulu Mosque. Banyak sebenarnya kejayaan yang dah dicapai oleh orang-orang yang berada di First Islamic University ni, terutamanya dalam bidang astronomi. Kalau dulu, masjid ni bukan tempat untuk semayang saja. Kat sana dia buat juga macam tempat study, tempat research. Dia macam ada sekolah, universiti, semua ada situ. Antara contohnya Al-Batani. Dia ni lah ahli astronomi yang pertama yang dapat kira jarak bulan dan matahari dengan tepat. Dan dia juga diiktiraf sebagai pengasas saiz atom yang pertama. Lepas tu antara yang famous, contohnya macam Jabir Ibn Hayyan. Dia ni lah yang cipta ilmu algebra. Antaranya lagi macam Sabit Ibn Qura. Dia ni pakar matematik. Dan semua dorang ni berasal daripada universiti ni lah. Diorang ni memanglah tak famous, tapi sebenarnya kalau kita tengok dalam sejarah, saintis barat lah yang cedok ilmu-ilmu daripada diorang dan diorang tambah lagi, bagi lagi cantik. Sebenarnya ilmu astronomi ni sangat penting sebab dia ni nak tentukan waktu solat dan permulaan serta pengakhiran bulan Ramadan. Aduh Mak, penat-penat dah ni. Minum Isya dah, kita dah hapus semua. Layan cai dulu lah. Ni, aku nak tanya ni. Belakang ni. Lain macam. Ni apa? Ni Cultural House. So, cerita dia, dia buat 300 ke 500 tahun lepas. Daripada dua orang kampung ni, kampung Hanan lah. Kampung Haran lah. So, dia guna tanah liat dengan jerami gandum. Ni dia pakai apa tu, rumput kuda. Lepas tu nampak dekat dinding tu, orang gantung dekat dinding kan. So itu tools yang dia gunalah untuk buat lah. Alatan-alatan yang dia guna. Ya. So sebab apa dia guna benda ni? Sebab dia jadi macam natural punya aircon lah. So musim panas dia hilangkan panas yang dalam kan. Buang haba dia. Buang haba dia lah. Musim sejuk dia simpan haba dalam. Sebab memang dia kajilah benda ni. Mak, mu nak tahu tak Mak? Dalam ni dia digelar sebagai Moon Temple. Moon Temple. Kuil sembah bulan lah. Sebab sebelum zaman Nabi Ibrahim tu memang dorang sembah bulan. Jadi sebab itulah Nabi Ibrahim datang kawasan Haran ni untuk dakwah dorang, cerita siapa sebenarnya Tuhan yang sebenar. Dan lepas zaman Umayyah, maknanya bila Islam dah masuk, dia dah tak jadi dah Moon Temple. Dia tukar kepada caravan sarai, tempat macam arah-arah tu. Masjid dan juga tempat simpan kuda. Gedeguk. Dalam ni ya. So Nabi Ibrahim yang tukar ke jadi masjid lah, tempat rehat lah. Itulah istimewaan yang ada pada Islam ni, bawa kebaikan. Lawa bangunan dia. Memang lawa betul lah Turkey ni. Countryside dia apa, memang ramai orang tak tahulah Turkey ni sebenarnya cantik lah, macam dekat Western Europe lah.
On the way kita lalu dekat ladang gandum. Oh, memang lawa lah. Kita lalu kat waktu sunset. So macam kuning memang cantik lah. Dah kalau on the way gini cantik dah. Memang dah sabar lah nak sampai kat Kapadokia. Oh, akhirnya sampai juga dekat Kapadokia. Goremi National Park ni, dia satu lembah lah, satu valley lah yang paling famous lah dekat Kapadokia. Dia memang bandar lama lah, zaman Yunani Rome, masa kurung kedua dulu. So, saya pun saja dekat Mak Dan. Apa kata kalau kita camping malam ni? So, esok bangun pagi, kita boleh tengok hot air balloon naik. Apa, mesti cantik punya view. Nama tempat ni Gerome Panorama. Gerome Panorama. Oh, okey. Ada dalam kelas ni, Gerome Special. Panorama. Mak, betul cerita ni, Mak? Tahulah sikit. Apa? Kawasan ni dulu memang dia tasik. So, bawah ni semua air lah. Lepas tu ada gunung berapi meletup. So, bila lava meletup daripada gunung berapi tu, bila dia campur dengan air tasik tu, tu dia jadi gini. Macam batu betik-betik tinggi gini, pelat-pelat gini. Oh, tu jadi natural macam ni lah. Semua natural lah. Siapa duduk kat tempat ni, Mak, dulu, Mak? Ada dulu 2-3 tahun lepas ada orang Kristian yang lari daripada kerajaan Rome. Dia macam dia nusuk sini, dia yang buat rumah-rumah, yang buat gereja-gereja, yang duduk dalam gua-gua sini. So dia boleh nusuk daripada kerajaan Rome tu. Ni Ming. Kalau kita tengok dekat banyak tempat dekat Turki kan, tengok orang kata ni dipanggil evil eye. Oh, Kepercayaan orang Turki, evil eye ni boleh rambat hantu. Tapi kita jangan percaya sangat lah. Yalah, orang Islam kita ni kira khurafat ni. Tu lah. Tapi kalau nak ambil sebagai souvenir ke apa pun. Simpanan lah, buat kenangan. Betul. Biasa tengok dekat kedai makan ke rumah apa kan. Itulah banyak. Tempat nampak kan. Mat, ni kita masuk gua ke apa benda ni, Mat? Takut aku ni. Ni apa? Underground city lah, Tengkoyo. Oh, bandar bawah tanah. Bandar bawah tanah. Okey. Best ni, apa dia cerita ni, Mat? Best lah. So cerita dia, asalnya kan dulu orang lari daripada kerajaan Rome apa semua. Okey. So dia lari duduk bawah tanah ni untuk melindungi daripada kerajaan Rome tu yang nak serang dia kan. Lepas tu dia nak melindungi daripada cuaca sejuk apa semua. So dia duduk bawah tanah. Lepas tu dia suka duduk macam ni. So dia luahkan gua ni, dia buat 36 ni salah satu gua lah, salah satu tempat lah. Ada 36 macam ni. Oh, dalam bandar ni berapa ribu, mesti beribu orang ni. Dalam 20,000 kot lah. 20,000? 20,000 orang. Besar lah ni dalam ni. Memang lah. Mat. Apa nama tempat ni, Mat? Ni Illara Valley. Valley ni yang dalam sekali dekat Kapadokia ni ya. Dia lebih kurang 100 meter tinggi. 100 meter? Aku turun tadi punya penat lebih, Mat. Pada 1 kilo. Tu lah. Tapi memang cantik lah kawasan ni. Yalah, lembah. Dia lembah ni ikut hakisan sungai tu lah. Lepas tu dulu sini ada 80,000 orang duduk. 80,000? Yang kawasan lembah ni? Dalam kawasan lembah ni. Kita cerita pasal tu pelarian daripada kerajaan Rome. Ni yang tempat yang first kali dia sampai sini.
Oh. So dia sampai sini dulu, dia duduk sini dulu. Dia buat gereja-gereja apa kat sini ya. Oh, baca anda, Bing? Mat, tak ada. Duduk. Ni aku baca-baca buku pasal nak buat umrah. Yalah sekarang ni, Mat, daripada mula kita jalan macam-macam cabaran, ujian dah kita hadapi. Nak selesaikan visa, nak selesaikan tiket semua. Jadi, inilah peluang yang Allah Ta'ala bagi, takkan aku nak sia-sia kan. Lagi satu, bukan senang nak jadi tetamu Allah ni, Mat. Jadi kalau dah ada peluang macam ni, kita teruskan. Macam cakap lah kan, hidup ni sekali. Cik, ingat ayat tau. Semua tengok, Mak. Gambar Kaabah ni. Yang ni tawaf. Seronok, Mak. Ramai-ramai tahu. Seronok, Mak. Seronok. Aku rasa macam rugi kot, Ming, kalau aku dok ikut pergi umrah ni. Sebab kan trip kita ni kat Trans-Siberian, dekat Balkan, banyak orang kenangan kita, Ming. Naik bukit Namrud tu sekali. Pergi tengok tempat Nabi Ibrahim kena bakar, tempat dia lahir. Dah gini ya, Ming. Aku ikut jemu lah. Ha? Aku ikut jemu. Mana ikut aku sekali? Alhamdulillah, Mat. Dah. Seronok aku dengar, Mat. Dah boleh ke aku ikut? Mat, sebenarnya Islam ni dia tak tengok, Mat. Dia tak kisah warna kulit kita. Dia tak kisah kita ni dulu siapa, jahat ke apa. Nabi sebut, innallaha la yanzuru ila aswarikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah tak tengok dekat warna kulit kita, rupa paras kita. Tapi Allah tengok hati kita, Mat. Kalau kita ikhlas, lagi-lagi kita nak buat umrah, insya-Allah Allah akan memudahkan urusan kita. Ikutlah. Baik. Saya betul-betul happy bila Mak Dan decide nak pergi umrah dengan saya. So daripada Kapadokia kita balik ke Istanbul. Sampai dekat Istanbul, saya dengan Mak Dan pergilah shopping barang-barang umrah, beli ihram. So kita pun tanyalah orang-orang dekat situ, diorang pun suggest untuk kita beli barang umrah ni dekat sebelah Grand Bazaar. So kat sana memang banyak choice lah. Oh, excited jugalah nak ikut Amin pergi buat umrah. Tapi itulah, saya tak ada benda lah pasal umrah ni. So kita debur kot lah. Tapi bencana dengan Amin, minta tolong dengan dia, ajarkan kita sikit lah pasal umrah ni. Dan Alhamdulillah, bersyukurlah Allah bagi peluang ni dekat saya.